Okey, baik. Yang ni follow satu-satu. Okey, lepas tu 3P 3P tolak 2Q. Apa lagi? Tambah dengan 3R sama dengan negatif 12. Okey, kita ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dah siap salin, bagi thumbs. Dah siap salin, bagi thumbs. Okey. Okey dah approve. Tak perasan pula kat situ. Alright. Dapat Dah. Akmal dah, Akmal dah. Alright, beres. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sini. Okey. First kali kita tengok yang mana persamaan paling simple. 1, 2, 3. Mana paling simple? Mana paling mudah? Kadang-kadang yang paling simple tu duduk nombor 2. Kadang-kadang yang paling simple tu duduk nombor 3. Kalau kita tengok sekarang, setuju tak? Yang paling simple adalah nombor 1. Betul? Okey, persamaan paling simple adalah nombor 1. Jadi, kita ambil persamaan nombor 1 ni sebagai rujukan. Okey, kita ambil dia sebagai rujukan. Okey, macam mana? Kita nak buat apa? Kita nak jadikan dia, kita nampak yang ni kita bawa ke sana. Dia akan jadi Q tambah dengan R tolak dengan 3. Ini persamaan 4. Siapa tak faham sebut apa ni? Apa yang sebab macam ni je. Ini saya bawa ke sana semua. Tinggal P seorang-seorang. P sebagai subjek. Boleh? Faham? Dapat? Okey, jadikan persamaan 4 sebagai rujukan. Boleh? Dapat Okey, boleh ke dapat Q dengan R? Saya tak nak guna P, saya nak guna Q, saya nak guna R. Boleh? Suka tengoklah. Okey, tapi yang saya nampak dekat sini yang paling mudah, P ni adalah bawa ke sana, dia akan jadi, yang ni semua akan jadi tambah dengan tambah, lepas tu tolak ni. Lebih mudah, simple lah. Boleh faham. Okey, dia lebih simple. Dapat persamaan yang keempat? Okey, dah dapat, bagi thumbs. Beres? Beres? Okey, baik. Apa yang kita kena buat adalah, tengok persamaan keempat ni, okey, persamaan keempat, dia mesti dimasukkan dalam persamaan. Kita ambil yang pertama kan, kita ambil yang kedua. Maknanya versus ni, versus, lawan. Kan? Yang ni, faham tak ke? Okey, ni masuk dalam persamaan 1, 4 masuk dalam persamaan 3. Okey, ini A, ini B. Faham ke? Ini A, ini B. Jadi kita kena buat langkah A, langkah B. Faham? Langkah A, langkah B. Okey, macam mana? Okey, kita ambil langkah A. Sekarang kita ambil langkah A, iaitu persamaan 4 masuk dalam persamaan 1. Okey, ready? Ready? Persamaan 4 masuk dalam persamaan 1. Okey, persamaan 4 masuk dalam persamaan 1 pula. Persamaan 4 masuk dalam 2. Masuk dalam 2. 4 masuk dalam 3. Okey. Dalam 2. Alahai. Okey. 4 masuk dalam 2. Maksudnya persamaan 1 ni jadi 4 kan? Masuk dalam 2. Masuk dalam 3. Dia macam tu. Boleh? Okey. Jadi 4 masuk dalam 2. 4 masuk dalam 3. Faham ke? Okey. Jadi kita masukkan 4 masuk dalam 2. Okey. Berhati-hati buat
Gantikan 2 P masuk dalam ni. Okey, follow sah. Q tambah dengan R tolak dengan 3. Okey, lepas tu tambah dengan Q tambah dengan 3R sama dengan negatif 2. Okey, dapat? Seguna marker biru nampak je lah, nampak ni sikit clear. Apa yang saya masukkan, apa yang saya gantikan. Boleh? Dapat guys? Dapat? Okey, sudah ganti kat sini. Settle. Okey. Dah. Okey, dekat sini berhati-hati, kembangkan dia dan simpelkan dia. Macam mana? Yang ni akan jadi 2Q tambah 2R tolak dengan 6 tambah dengan Q tambah dengan 3R sama dengan negatif 2. Okey? Dapat? Simple? Boleh? Selesaikan dia. Nampak Q dengan Q. Tambah dia jadi 3Q. Okey? 2R, 3R. Tambah jadi 5Q. Okey? Yang ini 6 ni saya bawa ke sana. 6 ni saya bawa ke sana. 6 ni saya bawa ke sini. Kan dia akan jadi sama dengan okey, negatif 2 tambah dengan 6. Negatif 2 tambah 6 apa? Negatif 2 tambah 6. Negatif 2 tambah 6. Negatif 2 tambah 6. Jadi 4. Ini 5R. Okey. Okey, silap. Saja nak test. Okey, jadi berhati-hati masa simpelkan dia jangan careless. Okey, thank you Dayah. Thank you. Alright. Jadi sini betul. Betul. Okey, Alright. Dapat? Sama ke? Sama ke dengan saya? Sama kan? Dapat 3Q tambah dengan 5R sama dengan 4. Ini adalah persamaan yang ke? Ini 4, persamaan yang ke-5. Okey guys, dapat? Dapat. Okey, sekarang kita pergi bahagian B pula. Macam tu bahagian B. Okey, bahagian B apa? 4 masuk dalam 3. Nampak tak? Okey, ramai pelajar dia confuse. Okey, dia confuse. Okey. 4 dah masuk 2. 2 masuk. Lepas tu masuk apa lagi? Dia confuse macam tu. Jadi bila sebab A dengan B ni awak akan nampak jelas. 4 masuk dalam 2, 4 masuk dalam 3. Kenapa tak masuk dalam 1 se? Sebab 1 ni adalah 4. Sebab 1 ni sama dengan 4. Sebab tu dia masuk macam tu. Faham ke? Boleh? Okey, baik. 4 masuk dalam 3. Okey, jom let's go. Kita masukkan. Alright. 3. Okey, P. Q tambah dengan R tolak dengan 3. Tolak dengan 2Q. Tambah dengan 3R. Sama dengan negatif 12. Okey? Nampak Okey, berhati-hati semasa memindahkan. Kena betul, jangan tersalah. Tambahlah, tolaklah. Kan? Dia akan jadi careless. Boleh? Okey, jom kita buka dia. Jadi 3Q tambah dengan 3R tolak dengan 9. Tolak dengan 2Q tambah dengan 3R sama dengan negatif 12. Okey, buat macam tadi. Okey, kita nampak 3Q dengan 2Q. 3 tolak 2. 3 tolak 2, Q.
Okey, lepas tu R tambah 3. Okey, jadi tambah 6R. Okey, sama dengan negatif 12 tambah dengan 9. Negatif 12 tambah dengan 9. Jadi apa? Negatif 12 tambah dengan 9 jadi negatif 3. Betul tak? Betul? Betul kan? Ini adalah persamaan 6. Dah. Dapat? Okey? Betul ke? Tambah 6. Nah, betul. Okey, Hafizah nak tanya apa? Fiza nak tanya apa, Fiza? Boleh buka mic, tak ada masalah kalau tanya. Okey. Tanya apa, Fiza? Cepat. Bahagian yang mana? Dalam persamaan 1, 2, 3 tu ada P. Kenapa bila persamaan 4, 5, 6 dah tak ada P? Okey. Ini P ni kita dah gantikan. Yang ni kan P masuk sini kan? Maksudnya 4 masuk dalam 2 tu, maksudnya kita gantikan P lah. P ni. Ini P, kita dah masukkan dia. Kita gantikan ni. Ini semuanya adalah P. Faham ke? Dia dah masuk dalam ni. Dia jadi gini. Ini P ya ni. This is the P. Kan? Di mana P kita dah tukar. Okey? P adalah ini. Jadi kita masukkan dalam P. Jadi P tak ada. P hilang lah. Yes. Bukan P tu dihapuskan. Sebenarnya kita dah masukkan, kita gantikan. Inilah nama dia penggantian. Boleh faham? Faham Itu namanya penggantian. Boleh? Okey, jadi kita akan dapat dua persamaan. Nampak tak? Lepas tu saya akan letak ni sebelah-sebelah. Letak sebelah. Okey, 3Q tambah dengan 5R sama dengan 4. Ini adalah persamaan 5. Okey. Sampai sini kita nak buat apa? Ni ada dua persamaan. Kita dah biasa kan dengan dua persamaan? Faham tak? Dengan dua persamaan ni kita buat apa? Kita guna kaedah penghapusan. Kita hapuskan. Okey, saya nampak kat sini kita boleh dah letak sebelah-sebelah lah. Ambil yang ni letak sini, letak sebelah-sebelah. Dah letak sebelah-sebelah macam tu. Okey, supaya kita nampak macam mana kita buat. Beres? Dapat? Okey, faham ke? Okey, sekarang saya nampak dekat sini kita boleh samakan dia. Macam mana? Sedarab dengan 3. Okey, dia jadi macam mana? Dia jadi 3Q tambah dengan 6 darab dengan 3. 6 darab 3 berapa? 18. Okey, 18R. Okey, sama dengan negatif 9. Ini persamaan 7. Sebab apa kita nak tolak ni? Okey, yang ni tukar jadi gini. Sebab apa kita nak tolak? Kenapa kena tolak? Sebab kita nak hapuskan Q. Tolak. Jadi kosong. Ni jadi kosong. 5 tolak dengan 15. Tolak dengan 18. 5 tolak 18. Jadi apa? 5 tolak 18. 5 tolak 18. Jadi 13. Okey, ni jadi negatif 13R. Sama dengan 4 tolak dengan negatif 9. Dia jadi tambah 4 tambah 9 jadi 13. So dapatlah R sama dengan 13 per negatif 13.
So maknanya R sama dengan negatif 1. Okey, dapat? Faham? Siapa jelas, clear, sila bagi thumbs. Tak nampak lah dia punya tu. Okey, nampak? Boleh? Baik eh? Okey, dah dapat ini. Bila dah dapat R, kita boleh cari nilai P dengan Q. Okey, sepadam ni. Sepadam bahagian ni sebab saya nak guna untuk sambung. Okey, buat ni dulu. Alright. Muat tak? Okey, kita sambung. Jadi R dekat sini dah. So, bila kita dah dapat R sama dengan negatif 1, kita ambil je salah sini. Salah satu kita ambil ni lah. Boleh? Yang ni. Awak boleh ambil persamaan 6, boleh ambil persamaan 5 ataupun persamaan 7 untuk cari nilai yang lain. Boleh? Saya nampak yang paling mudah nak ambil 6 lah. Ambil persamaan ni. Yang mana-mana pun boleh Ambil yang ni. Okey, saya ambil yang ni. Saya nak cari apa? Okey, ambil yang ni. Q tambah dengan 6R sama dengan negatif 3. Okey, saya ambil ni. Tak sini. Okey, persamaan 6. Boleh? Okey, R kita tahu negatif 1. So, Q tolak dengan 6 sama dengan negatif 3. So, Q sama dengan 6 tambah. Dan negatif 3 tambah dengan 6. So, Q sama dengan apa? 3. Okey, dapat guys? Faham ke? Boleh? Macam mana dapat negatif 1? R kan negatif 1. Okey, faham? Fiza faham, Fiza? Beres? Kekeliru lah. Kenapa jadi negatif 6 tu? Negatif 1. Okey, boleh? Okey, hai, Assalamualaikum Fadilah. Okey, baru masuk Okey, tak apa. Saya ada buat rakaman, nanti boleh tengok. Fiza, Fadilah dah belajar ke tajuk ni? Fadilah dah belajar ke tajuk ni? Dah, okey, cantik. Kalau dah belajar, okeylah. Alright. Baik. Jadi, dekat sini. Faham Dah jelas sini. Okey, bila dah dapat dia, kita boleh cari nilai ni P pula. Kita boleh cari nilai P, ambillah kat sini. Samaan pertama. P tolak dengan Q tolak dengan R sama dengan negatif 3. Okey, P kita tak tahu, Q kita tahu 3. Tolak dengan R negatif 1 sama dengan negatif 3. Yang ni. Okey, lepas tu P negatif 3 tambah dengan 1. Negatif 3 kat sini. Kan, negatif 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Negatif 2 bawa ke sana jadi tambah 2. Betul tak? Jadi P sama dengan negatif 1. Dapat tak guys? Boleh? Boleh ke tak boleh? Beres? Okey, boleh Okey, nampak tak sebenarnya apa yang lebih penting di sini adalah pertama kita jadikan rujukan. Rujukan tu apa? Persamaan yang paling mudah. Yang paling simple yang mana kita tengok? Ini paling simple. Jadi kita ambil dia. Okey, lepas tu jadikan salah satu adalah perkara rumus. Macam ni. Okey, dan itu benda yang pertama. Lepas tu ambil dia, masukkan dalam persamaan yang satu lagi yang kita belum ambil. Okey. Buat A, buat B. 4 masuk dalam 2, 4 masuk dalam 3. Okey, kenapa tak masuk dalam 1? Buat apa nak masuk dalam diri sendiri? Faham ke? Okey, lepas tu kita buat A, kita dapat satu persamaan. Biar jadi 2 unknown. Lepas tu buat B, dapat satu lagi. Lepas tu kita buat persamaan serentak. Okey, persamaan serentak supaya kita dapat nilai
salah satu. And then dapat yang lain. Okey, jelas clear So yang last tu memang kena ambil persamaan satu balik untuk dapat P. Okey. Soalan dayah So yang last tu mesti kena ambil persamaan satu ke? Tak semestinya. Awak boleh ambil soalan 2 boleh. 3 boleh. Kan? 4 pun boleh. Yang ni pun boleh ni. Ini boleh. Tiga-tiga pun boleh. Okey, saya ambil persamaan ni. Letak sini. Okey, ambil yang ni lah mudah. Silap pula saya. Ambil yang ni lah mudah. PQ. Kan? Okey. Ni. Tak percaya kita cuba Okey, sepadam dulu. Padam dulu sini. Okey, kita tengok. Kita ambil persamaan ni pula. P sama dengan Q tambah dengan R tolak dengan 3. P sama dengan Q sama dengan 3. Tambah dengan negatif 1. Negatif 1 tolak dengan 3. 3 tolak dengan lah dah buang. Dah P sama dengan negatif 1. Lagi mudah. Lagi mudah. Kita pilih yang mana paling mudah. Okey, yang ni lagi mudah. Boleh? Faham? Admat ni dia memudahkan. Kamu kena fikir paling mudah. Cara paling mudah nak solve dia. Boleh? Faham ke? Jelas? Clear? Kita nak pergi cara yang kedua. Kita nak pergi kepada contoh satu pula. Iaitu penyelesaian menggunakan penghapusan. Boleh? Okey. Untuk ini. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, bagi tak answer. Okay. Alright, Alhamdulillah. Okey, dah dapat untuk kaedah penghapusan. This is very important Ini super penting. Super penting. Buat note dekat buku awak, VIP. Very important point. Guna pen merah. Guna pen merah, tanda dekat sini. Faham Sebab apa? Sebab biasanya guna pen merah ni, tanda dekat buku. Bila nak dekat nak exam, biasanya saya akan cari yang tanda merah ni, VIP ni. Mana tajuk-tajuk kan? Kan? Apa? Hafizah masih blur lagi? Hafizah masih blur lagi? Okey. Okey. Hafizah masih blur yang mana? Bahagian mana? Yang mana satu? Dekat sini ke? Dekat sini? Ini bahagian pertama. Ini bahagian pertama. Ini bahagian kedua. Bahagian kedua A dengan B Okey, bahagian kedua. Ini bahagian ketiga. Mencari nilai. Ini bahagian ketiga ni. Okey, ini bahagian keempat. Bahagian yang mana? Ini penggantian. Yes, Fadilah. Kaedah penggantian dulu seterangkan. Sebab kaedah penggantian ni banyak kita akan guna. Okey. Hafizah confused yang bahagian 3 3 dengan 4. Okey, yang ini sebuah persamaan serentak. Persamaan serentak dua unknown. Okey. Okey, faham Kejap, tak makin blur. Awak kena ni, Hafizah kena keluar dulu lepas tu masuk balik. Blur tak nampak. Blur tak nampak ke blur tak tahu, tak faham. Line tu awak punya line tu ada problem tu. Ada masalah dekat line. Dulu keluar masuk balik lepas tu kita ni. Okey, boleh. Alright. Okey. Dah. Okey, sekarang kita nak buat okey, nak salin
Okey. Boleh? Snapshot je. Okey, kejap. Hafizah, apa ni? Fadilah, jangan salin dulu. Kejap. Sebab snapshot. So, korang snapshot ya. Alright. Kejap. Alright. Tak apa, snapshot, ambil, letak dekat dalam grup kita. Senang. Korang rujuk je daripada situ. Boleh? Nanti tengok video. Okey, baik. Tengok ulang-ulang. Nanti insya-Allah boleh faham. Mudah je. Okey, dapat Okey. Saya punya line problem ke? Okey, masih okey lagi? Dapat? Beres? Alright. Sepunya line okey? Yang lain okey? Tak ada masalah? Beres? Okey? Alright. Kejap. Saya punya line ada problem sikit. Kejap. Alright. Terima kasih pada yang follow saya dekat Facebook. Okey. Mungkin setakat ni, insya-Allah kita akan jumpa lagi esok, insya-Allah. Alright. Kejap. Saya tengok saya punya line. Saya punya line lah ada problem sikit. Kejap. Saya cuba solve. Cuba solve kejap. Okey, baik. Sebenarnya kabel ni. Kejap. Okey dah. Okey, beres eh? Okey, baik. Okey, Hafizah tak ni okey. Tak apa, nanti kita cuba buat satu soalan lagi. Boleh? Okey, Hafizah boleh follow. Okey. Kita cuba buat soalan satu lagi, boleh? Okey guys? Okey, jom. Okey, kita guna contoh 2. Kita guna contoh 2 tu sebagai kita punya soalan, boleh? Okey, kita cuba. Alright. X tolak dengan 2. Y tambah dengan 3Z sama dengan 9. Okey, negatif X tambah dengan 3Y tolak dengan Z sama dengan negatif 6. Okey, 2X tolak dengan 5Y tambah dengan 5Z sama dengan 17. Okey. 1, 2, 3. Okey, saya ambil contoh 1. Tapi kita nak buat soalan contoh penggantian. Boleh? Kita nak guna kaedah penggantian. Contoh 1 tu adalah dia guna penghapusan. Sekarang kita nak buat penggantian. Boleh? Alright, ready?
Alright. Okey, yang mana paling simple? 1, 2, 3. Kita ambil ini sebagai rujukan sebab ni paling mudah. Sebab saya nampak ni kita boleh bawa ke sana. Jadi X tu sama dengan, jadi X ini bawa ke sana. Jadi X sama dengan 2Y tolak dengan 3Z tambah dengan 9. Ini adalah persamaan 4. Nampak? Faham ke sebab apa? Hafizah faham tak sebab apa? Boleh? Boleh. Okey. Dah salin, dah salin. Kita guna pergantian juga. Kita nak praktis pergantian lagi. Boleh? Okey. Masuk sini. Okey, boleh. Okey, sekarang ni sebab ni kita guna persamaan 1. Okey, kita guna persamaan 1. Jadi, yang ni kita dah guna lah. Jadi maknanya 4 ni faham ke? Versus lawan-lawan. Into, faham? Ini masuk dalam 2, masuk dalam 1. Masuk dalam 3. Faham ke? Okey, jadi maknanya persamaan 4 masuk dalam 2. Ni A. Persamaan 4 masuk dalam 3. Ni B. Okey, boleh? Tak semestinya ya betul. Okey, tapi yang ni memang kena inilah. Boleh. Mana-mana salah satu awak boleh pilih mana-mana je. Tak ada masalah. Faham Okey, baik. Jadi 4 masuk dalam 2, 4 masuk dalam 3. Okey, sekarang ni kita ambil 4 masuk dalam 2 dulu. Boleh? Kita buat yang A. Okey, 4 masuk dalam 2. Yang ni masuk dalam 2. Okey, ni masuk dalam 2. Okey, jadi negatif kurungan ini 2Y tolak dengan 3Z tambah dengan 9. Okey. Tambah dengan 3Y tolak dengan Z sama dengan negatif 6. Nampak? Okey, faham ke apa yang saya buat? Okey, faham ke apa yang saya buat? Beres? Beres dapat? Faham? Okey, saya dah gantikan macam tu. Okey, dah. Lepas tu, kita buat apa? Kita buka kurungan dia. Ini akan jadi negatif 2Y tambah dengan 3Z tolak dengan 9 ni. Okey. Lepas tu tambah dengan 3Y tolak dengan Z sama dengan negatif 6. Dapat? Lepas tu kita pun simpelkan dia. Ni akan jadi negatif 2 tambah dengan 3. Negatif 2 tambah dengan 3. Dia jadi Y. Okey. Z. Okey. 3 tambah dengan 3 tolak dengan Z. 3 tolak dengan 1. 3 tolak 1, 2. Okey, 9 sebawa sana. Okey, 9 negatif 6 tambah dengan 9. Negatif 6 tambah 9 jadi 3. Faham ke secongak-congak tu? Faham ke tak macam mana secongak-congak? Okey, Y tambah Z sama dengan 3. Dapat? Ini adalah persamaan 5. Beres? Faham? Jelas? Bagi thumbs. Okey, baik. Dah clear benda ni? Okey, A dah settle, kita buat B pula. Okey, kita buat B. Ni slow sangat ni, saya jawab ni. Iaitu 4 masukkan dalam 3.
Tadi 4 dah masuk dalam 2. Sekarang 4 masuk dalam 3 pula. Okay, ready guys? Okay, 2. Sini. 2. X. X yang ni. Ni. Ini. 2Y. Tolak dengan 3Z. Tambah dengan 9. Untuk kurungan. Okay. Tolak dengan 5Y. Tambah dengan 5Z. Sama dengan 17. Okay. Dapat? Dapat sini. Bagi thumbs. Dah dapat? Bagi thumbs. Okey dah. Okey. Berhati-hati semasa buka kurungan. Sak. 4Y. Tolak dengan 6Z. Tambah dengan 18. Dapat benda tu? Okey, tolak 5Y tambah 5Z sama dengan 17. Okey? Dah? Okey. Selesai kan? Simple kan? 4 tolak 5. 4 tolak 5 negatif Y. Okey. Negatif 6Z tambah dengan 5Z. Negatif Z. Okey. Sama dengan 17, 18. Bawa sana. 17 tolak 18. Kan? 17 tolak 18. Apa? 17 tolak 18. Alah. Dah boleh tulis di sini. Negatif 1. Congak je sebenarnya. Korang faham tak kenapa sejongak-jongak je? Boleh Dapat Okey. Beres. Faham ke? Betul ke? Okey, semak balik. 4 tolak dengan 5. 4 tolak 5 negatif 1. Negatif 6 tambah dengan 5. Negatif Z. Okey, dapat macam tu. Boleh? Beres? Faham? Jelas? Clear? Beres. Okey, ini dapatlah 6. Okey, dengan persamaan ini, letak persamaan 5 ni dekat sebelah dia. Y tambah 2Z sama dengan 3. Ini persamaan 5. Okey, boleh? Okey, letak sebelah-sebelah. Sebab apa? Kita nak hapuskan dia. Hapuskan salah satu. Yang ni baru kaedah penghapusan yang biasa kita buat dulu. Ingat tak? Kaedah penggantian pun boleh. Kan? Tapi di sini boleh buat penghapusan tak? Boleh? Faham Okey, so guna operasi tambah ke tolak? Kita tengok. Ni tolak. Tolak Y. Mesti tolak tambah Y. Kan? Negatif Y tambah dengan Y akan dapat kosong. Jadi operasi yang kita guna adalah tambah. Faham ke? Tambah. Nampak? Okey, operasi tambah. Atas dengan bawah. Kosong. Okey. Negatif Z tambah dengan 2Z. Dia jadi tinggal Z saja. Kan? Negatif 1 tambah dengan 3. Negatif 1 tambah 3 jadi 2. Dan kosong ni tak payah tulis lah. Macam tu lah. Z sama dengan 2. Faham setakat tu? Faham jelas bagi thumbs. Fadilah, okey. Boleh? Alright. Dayah macam mana? Beres? Okey.
So, bila kita dah dapat Z, kita carilah yang lain. Kan? Yang ni masuklah dekat mana-mana. Dekat 6 ke dekat 5. Tak ada masalah. So, senampak sekarang saya ambil dekat 5 lah senang. Kan? Okey, Y tambah dengan 2. 2 tambah sama dengan 3. Nampak tak tu? Alamak. Buat macam ni lah. Ni Z. Okey, Y tambah dengan 2. 2. Okey. Dah. Beres? Okey, daripada sini menjadi 4. Y sama dengan 3 tolak dengan 4. So, Y sama dengan negatif 1. Okey, dapat? Dah faham? Dapat dah faham? Beres? Okey. So, kita guna persamaan 5 pula. Nak cari apa? 5 pula. Ini ya? Mana X? Okey, nak cari X pula. Okey, Z dah dapat. Y dah dapat. Cari Z pula. Cari X pula. Okey, X sama dengan 2Y tolak dengan 3Z tambah dengan 9. Okey, X sama dengan 2. Y sama dengan negatif 1 tolak dengan 3. Z sama dengan 2 tambah dengan 9. Okey, jadikan dulu. Ini negatif 2 tolak dengan 6 tambah dengan 9. X sama dengan negatif 2 tolak 6. Negatif 8. Negatif 8 tambah 9. Negatif 8 tambah 9. 1. Okey. So, dah dapat tiga-tiganya sekali. Inilah jawapannya. Beres? Beres ke rebes? Okey, beres tak? Okey, faham sekali lagi dah kita buat ni. Buat kali kedua dah ni. Boleh? Okey, dapat? Faham? Jelas? Qurotul husna. Okey. Bagi thumbs kalau okey. Dah beres Okey, this is very important concept yang sebenarnya kita buat. Simple je, awak follow je macam ni. Boleh Follow je. Masuk. Dah. Tapi kena praktis Nanti kena praktis. Okey. Latihan 3 tu kena praktis. Soalan 1, 2 dengan 3. ABC tu. Soalan 1 ABC tu. Lepas tu kalau dah rasa terror, buatlah nombor 2 pula. Muka surat 53. Take note. Yang ni. Okey. Ini. Buat A, buat B, buat C. Sebagai latihan. Praktis. Okey. Boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. Tak ada masalah. Okey, jom kita nak belajar penghapusan pula. Boleh? Boleh? Kaedah penghapusan pula. Ready guys? Ready? Dah ready bagi thumbs? Ada soalan? Sekejap. Dayah kata jelas, nyata dan terang. Dalam exam kan dia akan spesifikkan ke kaedah apa yang kita nak kena guna. Okey, dia boleh spesifikkan, dia boleh tak spesifikkan. Biasanya dia tak spesifikkan lah. Awak boleh guna mana-mana kaedah. Kalau dia kata kena guna kaedah penghapusan, kena gunalah kaedah penghapusan. Kalau dia kata kena guna kaedah dengan menggunakan kaedah penggantian, awak hanya boleh guna penggantian sahaja. Sebab tu saya kata kamu kena terror dua-dua. Faham Kamu kena terror dua-dua. Okey, tetapi tajuk ini biasanya dia tak spesifik. Awak boleh guna salah satu. Faham Okey, kalau dia spesifik, buatlah. Faham? Jadi kena mahir dua-dua. Kena mahir dua-dua. Okey? Dapat? Jelas? Clear? Yeah. Sama macam fungsi kuadratik hari tu.
Kan kita ada 3 kaedah. Ada sekata, oh kena mahir salah satu je, boleh cari punca, tak ada masalah. No way. Kena faham 3-3. Awak kena faham 3-3. Sebab 3-3 tu ada cara dia. Sama macam yang ni, dua-dua kena faham. Boleh Dua-dua kena terror. Alright, so berlatih je lah. Tak ada masalah. Faham Sebenarnya kaedah penghapusan tu saya rasa awak dah biasa buat kan dengan form 4, form 5. Dan masa dekat form 1, form 2, form 3. Betul? Cuma kaedah penggantian yang macam ni, ini yang complicated sikit nampak ni kan, serabut. Kan? Okey, yang ni sebenarnya yang dia akan ni. Sebab apa? Tajuk ni dia uji ketelitian awak. Faham guys? Tajuk ni dia uji awak punya ketelitian. Sebab ketelitian adalah sangat penting dalam MS. Itu yang dia uji awak. Faham guys? Dalam Math Modern tak ni sangat. Pasal teliti. Tapi dalam MS, teliti dia uji awak. Dia test awak. Awak ni orang teliti ke tak? Ataupun suka menggelumpur tak tentu pasal. Kan? Faham? Jelas clear Okey. Tadi kita start lambat kan? Sekarang dah dekat pukul 10. Maknanya kita boleh habis dalam 10 suku? Boleh? 10 suku okey. Last. Kita nak buat kaedah penghapusan. Okey, baik. Kaedah penghapusan macam mana? Kita guna yang sama lah. Boleh? Kita guna yang sama. Okey guys. Salin balik. Salin balik. Ini okey guys. Ada lelaki ke? Semua perempuan dia kelas hari ni. Mana Achraf tak ada, ni tak ada. Okey. Fadilah kata nak 10.30. Okey, tak apa. Okey, persamaan serentak sebagi minggu depan lah. Persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dengan tak linear tu. Okey, kita pergi lebih detail sikit. Lepas tu dengan guna graf. Okey, seajar minggu depan 2. Okey. Hari ni kita belajar penghapusan dengan kaedah ni dulu, boleh 2 slow. Jangan risau. Yang ni part ni sangat penting. 4 tajuk awal ni sangat penting. Senang awak faham betul-betul. Boleh Lepas awak dah faham 4 tajuk ni, insya-Allah AMAT senang je. Kan? AMAT mudah je. Kan? Lepas tu jangan overconfident pula. Bila overconfident nanti akan menjadi masalah. Okey, boleh Yang tu saya dah belajar tapi tak faham. Okey, minggu depan kita cerita. Okey, minggu depan kita cerita benda tu. Boleh? Alright. Okey guys. Jom kita tengok bahagian ini untuk kaedah penghapusan. Okey, ready? Ready bagi thumbs. Ni salin dulu. Okey, nasihat jangan salah salin soalan. Itu the king of the careless mistake tu. Jangan main-main. Okey, awak rasa kalau kita salah salin soalan, berapa markah kita akan dapat? Cuba teka. Salah salin soalan, berapa markah kita dapat? Dayah boleh teka, Dayah? Kalau kita tersalah salin, satu je. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Kan? 1 markah. Boleh 1 markah? Okey, bila salah salin soalan, awak salah semua. Bila salah semua, awak tak ada markah. Kosong. Gilek. Kita dapat tengok kita punya jawapan. Kan? Jalan kira penuh, dapat markah kosong. Sebab apa? Salah salin soalan. Lepas tu nangis. Kan? Nangis bucu pintu. Kan? Jangan buat. Boleh faham? Jadi, dalam peperiksaan, kalau kamu salin info, sila semak banyak kali pun tak apa. Boleh Berhati-hati masa salin tu. Okey, negatif, positif, betul. Sebelum buat. Faham Ramai pelajar dia nak cepat. Buat, dapat soalan, senang ni. Buat cepat-cepat. Lepas tu salah salin soalan. Ambil kau. Kan? Kosong terus.
Tabiat salah salin soalan dia tabiat. Boleh jadi awak salah salin soalan, bukannya satu soalan awak salah salin. Boleh jadi 3 atau 4. Saya nak tanya, kalau setiap satu tu 5 markah, kalau 4 soalan apa jadi? 5 darab 4. Dah 20 markah hilang. Banyak tak? Banyak? Banyak. Banyak gila. Kan? Jangan jadi tabiat. Kalau tak dia jadi tabiat. Kan? Bahaya memang nangis. Memang nangis dapat macam tu. Bukan tak berlaku pelajar pernah berlaku. Kan? 4 tempat dia careless. Careless salah salin soalan. Belum cerita careless lain lagi. Markah 38. Gagal. Fail gagal. Tapi bila semak balik, cuba kamu cuba kamu semak kan mana markah-markah yang kamu rasa sepatutnya kamu dapat markah penuh tapi careless punya pasal, salah salin soalan punya pasal, baru markah. Okey, markah careless 60 markah. Ni careless punya markah careless. Cuba campur. Tak ke 98%. Ni markah sebenar dia. Sepatutnya boleh dapat markah ni, dia pergi markah sini. Faham? Yeay, dapat, gagal. Careless punya pasal. Salah salin soalan. Sampai berapa soalan? 4 ke 5 soalan, tak ingat. Banyak pula pun markah dia, 5, 5, 5, 4, 5. Kan, dah markah, hilang situ. Okey, boleh faham tu tak masuk lagi careless-careless yang lain. Guys, sebenarnya careless ni normal. Careless adalah normal berlaku bagi orang yang biasa baru nak belajar, baru nak berlatih. Itu normal berlaku, faham Tapi kalau kamu tak atasi dia, dia akan jadi penyakit. Penyakit sampai dewan peperiksaan pun kamu tak akan dapat tackle dia. Kamu tak akan perasan. Bila dapat result baru tahu buat careless. Faham Betul tak Dayah? Dayah dah form 5 ni, dia tahu kan? Pernah betul. Patutnya A+. Dapat gagal. Alright. Okey, jom kita buat. Banyak membebel pula. Okey, jom kita buat kaedah penghapusan. Ready guys? Okey, ini adalah soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey, soalan 1, 2, 3. Ready. Get ready. Okey, baik. Sekarang kita tengok. Ambil satu-satu. Pasangan 1 dengan 2. Okey, pasangan 1 dengan 2. Lepas tu apa kita buat? 2 dengan 3 pula. Tak kisah. Okey, pasangan 1 dengan 2 ataupun 1 dengan 3. Boleh. Faham Macam mana saya macam ni? Okey, yang pertama adalah pasangan macam mana? Kita tengok pasangan pertama. Kita ambil 1 dengan 2. Okey, tulis. X tolak dengan 2Y tambah dengan 3Z sama dengan 9. Soalan 1. Betul, negatif X tambah dengan 3Y tolak dengan Z sama dengan negatif 6. Ini 2. Okey. Dah. Salin balik je. Salin balik semula. Okey, apa yang kita nak buat adalah kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan kita nak guna tambah atau tolak. Sekarang ni kita kena decide salah satu kita nak hapus apa. Kita nak hapus X ke? Y ke? Z ke? Salah satu. Faham ke? Salah satu sahaja. Senampak sini, kita hapuskan X dulu. Boleh? Okey? Sir, saya tak nak X lah. Saya nak buat Y dulu. Boleh? Boleh? Silakan. Faham? Okey. Jadi, bila awak hapuskan X, persamaan kedua je lagi pun hapuskan X juga. Faham? Itu syarat dia. Okey. Sekarang ni kita nak buang X. Kita nak hapuskan X ni. Jadi, kita fokus pada X. Ready? Kita fokus pada
X. Okey, jadi ini kita guna operasi apa? Tambah ke tolak. Jadi saya nampak dekat sini operasi tambah. Faham ke? Operasi tambah. Okey, jadi guys, kita nak tolak. Kita nak tambah. Okey, bila kita nak tambah, dia tak ada masalah. Kita nak tambah atas ke bawah ke atas ke, tak ada masalah. It doesn't be matter. It doesn't be matter. Apa benda saya cakap ni? Allah. Itu tanda-tanda nak ambil waktu lah tu. Betul ke? Betul-betul. Okey, baik. Jadi kita tambah. Jadi X tambah dengan X tinggal kosong. Hapus. Boleh? Dah terhapus. Faham? Okey, dah terhapus. Okey, jadi sini 9 tambah dengan negatif 6. Maknanya 9 tolak 6. 9 tolak 6 jadi 3. Dapat? Okey, 3 tambah Z. 3, negatif sini. Yang mana 3 tolak 3 tolak Z, maknanya tinggal 2Z. Betul? Okey, lepas tu 2, negatif 2 negatif Negatif 2 ni. Okey, negatif 2 tambah dengan 3, Y. Negatif 2 tambah dengan 3Y. Dia jadi negatif 2 tambah dengan 3. Dia akan dapat dapat Y tambah dengan 2Z sama dengan 3. Dapat guys? Faham ke? Dapat yang tu? Okey, ini dikenali sebagai persamaan faham? Boleh dapat? Jelas? Clear? Simple Okey. Baik. Seterusnya kita ambil apa? Kita ambil persamaan 1 versus dengan persamaan 3. Ini 1, ini A, ini B. Boleh? Ini kita buat A. Okey, kita buat B pula. Faham? Okey. Buat B macam mana? Kita ambil je. Okey, negatif X tolak dengan 2Y tambah dengan 3Z sama dengan 9. Okey, lepas tu ambil ni 2X tolak dengan 5Y tambah dengan 5Z sama dengan 17. Ni persamaan 1, persamaan 3. Okey, dapat guys? 2 dengan 3 boleh? Ini dengan ini? Boleh? Ambil lah. Boleh? Faham Tak ada masalah. Dayah nak guna 2 dengan 3? Boleh? Sama je. Faham? Okey? Nak ambil 2 dengan yang B ni, nak ambil 2 dengan 3? Boleh. Tak ada masalah. Boleh? Faham Sama je. Tapi senak bila awak buat, kalau 1 dengan 2, kita dah dapat dah. 1 dengan 2. Lepas tu 1 dengan 3. 2 dah, 3 lah pula. Faham ke? Dia jadi lebih, kita panggil apa lebih senang lah kita nak nampak. Faham tak? Faham lebih mudah sebenarnya. Pasang ni 1 dengan 2, lepas tu 1 dengan 3. Nampak pasangan dia kan lebih mudah lah. Kan? Awak nak buat 2 dengan 3, buat lah. Tak ada masalah. Boleh. Boleh tak ada masalah Faham salah satu. Ambil salah satu je. Cumanya jangan ambil diri sendiri. 1 dengan 2 dah. Lepas tu 2 dengan 1 pula lagi sekali. Apakah hal? Apakah? Okey, tak ada masalah. Alright, gini. Okey, so bila dapat sini, saya nampak. Okey, kaedahnya adalah bila kita hapuskan X dekat sini, dekat A ni kita hapuskan X, maka dekat sini kena hapuskan X juga. Faham? Faham ke? Okey, bila X hapus dekat sini,
X juga dekat sini. Itu syarat dia. Okey, kalau kita hapuskan Y dekat sini, Y juga kena hapus dekat sini. Boleh faham? Boleh Dapat apa yang saya cakap? Hapus benda yang sama. So sekarang kita kena macam mana pun terwajib hapuskan X. Okey, yang ni macam mana pun kita kena hapus X. Jadi saya nampak dekat sini X ni kena samakan dia. Jadi sini semua darab dengan 2. Okey, ni darab dengan 2. Nampak ke tulis tu macam tu? Kan dah ujung tangan pula. Kan? Okey, tak apa. Macam tu nampak Okey, so semua sekali darab 2, so pun tulislah kat bawah ni. Aha, jadi 2X tolak dengan 4X, 4Y tambah dengan 6Z sama dengan 9 pula. Sama dengan 8 boleh. Ini persamaan, ini 4, ini persamaan 5. Nampak tak? Nampak Boleh? Okey. Okey, dah kata apa? So macam mana nak tahu kaedah tu nak kena tambah ke, nak kena darab 2 ke? Okey, kita tengok sama. Yes, yang sama. Bila nampak sini, sini ada 2 kan? Ni X tak ada 2. Jadi saya nak samakan dia, saya kena darab semua sekali dengan 2. Nampak? Bila saya samakan dia, dia akan jadi macam ni. Tada! Boleh? Faham? Okey. Bila saya samakan, saya nampak macam ni. Okey, dapat? Okey, yang ni kita nak guna untuk buat benda ni. Nampak? Okey, antara persamaan 3 dengan 5, kita nak tambah ke kita nak tolak? Tengok sini. 2 tolak dengan 2, baru kosong. Faham ke? Kena tolak. Jadi maknanya kita buat operasi tolak. Tu dia je kat situ. Ataupun persamaan 3 tolak 5. So, kalau terbalik boleh tak? 5 tolak dengan 3. Ikut pandai kau lah. Boleh lah. Kan? Tak ada masalah. Faham ke? Sama je. Sama je. Okey, boleh try. Ya, Hidayah kata yang penting kita hapuskan boleh ubah yang sama. Correct. Kalau di sini X, sini pun mesti buang X juga. Boleh? Kalau kat sini awak buang Y, maka di sini kena buang Y. Okey? Yang ni kalau buang Z, maka sini pun buang Z. Boleh? Dapat? Kalau sini ada dayah, nak buang dayah. Sini pun kena buang dayah juga. Boleh faham ke? Okey, dapat tu. Alright, tak faham lagi tak tahulah nak cakap apa. Okey, dapat Boleh? 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 Okey, baik. So, 3 tolak 5 ataupun 5 tolak 3 se? Mana-mana je lah boleh, sama je. You can test. Awak boleh test, sama je. So don't worry about that. Jangan fikir. Okey, tak perlu fikir. Okey, jadi bila dah keadaan macam ni, kita tolak je. Okey, bila tolak, nampak kat sini, senampak kat sini dah boleh hapus dah. Alright. Okey, 2 dah boleh hapus. Inilah tujuan kita. So maknanya 17 tolak dengan 18. 17 tolak 18, jawapannya adalah negatif 1. Dapat Okey, 5 tolak dengan 6, negatif Z. Negatif 5 tolak dengan negatif 4. Negatif 5 tolak 4. Negatif 5 tambah 4Y. Okey, negatif 5 tambah 4. Negatif 5 tambah dengan 4. Dia jadi 1. Dia jadi negatif Y. Faham? Nampak tak kat situ? Padam. Negatif 5 tambah dengan 4. Dia dapat negatif Y. Boleh? Okey, so dekat sini, so dah dapat persamaan 5 persamaan 6.
Dapat persamaan 6 kat situ. Boleh guys? Okey, persamaan 6, persamaan 4 bawa letak dekat-dekat. Y tambah dengan 2Z sama dengan 3. Ni persamaan 4. Okey, kenapa nak kena dekat-dekat? Sebab kita nak hapuskan juga salah satu. Okey, nampak? Senang kita nak hapuskan apa? Kita hapuskan Y. Jadi guna operasi tambah. Nampak? Negatif Y tambah dengan Y, kosong. Buang. Negatif Z tambah dengan 2Z, maka dapat Z. Negatif 1 tambah dengan 3. Negatif 1 tambah dengan 3, 2. So Z dah dapat 2. Faham? Jelas? Jelas tak setakat tu? Beres? Faham ke? Faham ke? Jelas. Cantik. Okey, baik. Hafizah mana Hafizah? Ada, okey. Hafizah okey Hafizah? Hafizah okey tak? Okey. Beres? Dapat? Faham Okey, tak apa. Nanti tanya Saza. Okey, Saza tolong bantu Saza Tolong bantu Fiza Okey, baik. Baik. Alright. Jadi bila dah dapat ini, dah dapat Z. Kita kena buat apa? Kita akan bantu pula. Kita akan ambil Z, masukkan sini, dapatkan Y. Masuk sini. Senang lebih senang. Ni masuk sini. Okey, jadi Y sama dengan Y tambah dengan 2. Z sama dengan 3. Z 2 masuk sini. Y jadi tambah 4 sama dengan 3. Y sama dengan 4 bawah sana jadi tolak negatif 1. Dapat guys? Boleh? Okey, Y sama dengan negatif 1. Okey, dah dapat negatif 1. Okey, Y sama dengan negatif 1. Kita boleh cari nilai X pula. Yang mana kita hapuskan paling awal tadi, itulah yang kita boleh cari paling last. Boleh Itulah yang kita boleh cari paling last. Kat sini Mana persamaan dia? Ni kan? Okey, masukkan dalam persamaan Z. Okey. Kita cari ni. Mana X tolak dengan 2Y tambah dengan Z 3Z sama dengan 9. Okey, X nak cari X tolak dengan Y berapa? Y negatif 1. Jadi kat sini 2 negatif 1 tambah dengan 3. Z mana Z? Z 2. 2 sama dengan 9. Okey, just be careful je. Step by step je, satu per satu settle kan. Okey, jangan tengok, banyaknya. Banyaknya. Relax. Satu-satu, one by one. Okey, bila kita tengok sini, X tambah dengan 2 tambah dengan 6 sama dengan 9. 2 tambah 6 jadi 8. So, 9 tolak dengan 8 sama dengan 1. So, dapatlah 3 ni. Z sama dengan 2, Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Faham guys? Dapat? Jelas? Sekejap, saya snapshot. Mana? Jelas clear Anis okey Anis? Anis okey awal-awal lagi. Alright. Senang tak sebenarnya? Mudah ke? Bila kita nampak jadi mudah simple lah, dia akan jadi mudah. Okey. Dia bila kita tak nampak kaedah dia, macam mana sebenarnya cara yang betul, kita akan keliru kan? Kita akan keliru bila kita tak clear dengan apa yang kita buat. Alright. Sekejap, semasukkan dalam kita punya group supaya semua orang boleh dapat nota ni.
Okey, baik. Okey, kaedah penghapusan, kaedah. Alright. Okey dah. Alright. Ada soalan tak? Dah selesai. Dah selesai kelas kita pada hari ini. Okey, clear ke? Okey. Tanggungjawab awak adalah buat recall. Recall tu apa? Ulang kaji. Ulang kaji, awak boleh guna persamaan yang sebegini. Awak cuba buat sendiri, tak ada masalah. Cuba buat. Oh, ni tambah ni masuk sini. Okey, dapat jawapan. Beres. Itu namanya recall. Boleh faham? Recall sangat-sangat penting supaya awak boleh faham dan jelas dengan apa yang saya cuba sampaikan kepada kamu. Mungkin awak dapat sekarang ni mungkin sebagi dalam 100%, mungkin awak dapat separuh je, 50%. Bila awak buat recall, maknanya awak akan gain lagi dalam 80%. Faham tak? Jadi awak akan lebih dapat. Lebih banyak awak akan dapat. Faham bila awak buat recall? Kan? Tapi syarat dia adalah mesti dalam 24 jam. Jangan tunggu lama-lama. Oh, dah faham dah. Okey dah, tunggu. Tunggu. Masa nak exam baru nak buat. Lepas tu lupa. Kan? Lepas tu, masa dah nak exam, lepas keluar dari exam, beritahu sir. Sir, alamak lupa lah sir. Dan exam lupa. Kan? Kita bersedia untuk exam. Tapi masa exam kau lupa. Itu buat apa? Lepas tu buat apa? Kan? Alright. Jadi buat ni buat recall, lepas tu buat ulang kaji insya-Allah. Okey, ada tak yang tak ada buku lagi? Yang masih belum dapat buku, yang belum beli buku dia lagi? Yang ini. Ada tak? Fadilah tak ada lagi Okey, tak apa, nanti saya snap Saya snap gambar latihan, nanti cuba buat. Okey? Cuba praktis. Alright, saya bagi dalam grup. Okey, sekali dengan jawapan siap. Jalan kerja siap. Kan? Jadi kamu boleh semak terus. Okey? Yang pertama tadi recall, bila buat latihan mesti ada jawapan lengkap. Faham Okey, nanti Fadilah boleh dapatkan dalam online. Saya akan bagi link untuk awak order. Boleh Faham Dapat Okey. Ada soalan tak? Last. Adalah kita nak habis dah kelas kita hari ini. InsyaAllah kita pergi bahagian yang kedua minggu depan. Bahagian akhir. Habis terus tajuk ni. Settle. Okey? Alright. Ada soalan? Ada? Tak ada? Baik Jelas? Clear? Okey, baik. Okey, nasihat saya yang terakhir adalah kita tahu kadang-kadang apa yang kita belajar kita tak faham. Kadang-kadang kita keliru, kita ada masalah. Okey, ingat pemilik ilmu ni adalah Allah SWT. Faham? Pemilik ilmu adalah dia punya. Jadi jaga hubungan dengan Allah. Faham Jaga solat kita. Jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab pemilik ilmu ni adalah dia. Kalau dia nak jadikan kita bijak sekejap sekelip mata. Faham Nak jadikan kita bijak sekejap je. Kalau Allah SWT nak jadikan kita tak pandai sekejap je. Kan? Jadi profesor hebat ni apa semua. Masuk tandas terpijak botol. Jatuh terhantuk kepala. Habis semua ilmu hilang. Faham Allah SWT boleh mengangkat siapa saja yang dia nak. Dia boleh menjatuhkan pada siapa yang dia nak. Sekarang ni apa yang kita nak, kita buat Allah suka. Kita buat apa yang Allah suka. Allah suka kejayaan. Allah suka kecemerlangan. Allah suka orang yang berilmu. Allah suka orang yang buat buat sesuatu tu sungguh-sungguh. Itu yang kita buat. Faham guys? Itu yang kita buat. Buat sungguh-sungguh. Sebab usaha itu adalah daripada kita. Boleh Yes. Allah memberi kejayaan pada siapa yang dia nak. Jadi minta. Ya Allah yang Tuhanku, bagi aku kejayaan hidup di dunia, dekat akhirat dan akhirat. Bagi aku A at Maths. Macam mana nak buat? Aku tak tahu. Kau bagi aku jalan macam mana nak buat. Faham ke? Bagi aku A at Maths. Aku tak tahu macam mana jalannya.
tapi kau tunjukkan jalannya macam mana. Allah akan tunjuk jalan, tapi awak kena buat tau. Sebab usaha tu kita. Boleh Kita bukannya ada biskut macam biskut Doraemon, ada ilmu kat dalam tu. Kan, ada biskut, lepas tu makan semua pandai. Kalau tak sejual biskut je, bukan jual, tak mengajar, sejual biskut je. Kan? Faham ke? Boleh. Jadi ingat bahawa ilmu tu Allah punya, jaga hubungan dengan Allah SWT, sentiasa berdoa, dan insya-Allah Allah SWT akan berikan kejayaan pada siapa yang dia nak, dan kita nak Allah pilih kita sebagai orang yang berjaya. Faham guys? Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, Fadilah, okey, dapat sesuatu bagi Tams. Kalau dapat sesuatu bagi Tams hari ini. Saza beres. Saza nanti tolong bantu ni Tolong bantu Hafiza Alright. Lepas tu Anis beres. Anis Umairah okey. Ama Afika okey Ama Afika ni dah ulang gaji lah dengan Sir. Banyak kali. Alright. InsyaAllah boleh dapat dah. Dah boleh praktis. InsyaAllah kita akan boleh dapat tu. Boleh buat Alright. Fiza okey Fiza? Alright. InsyaAllah kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Kita jumpa lagi minggu depan. Wal asrina insana illal ladzina amanu. Okey, kalau ada masalah free and easy untuk contact saya melalui grup kita ataupun boleh PM saya terus. Okey, insya-Allah saya akan cuba bantu korang semua. Alright. Moga-moga kamu dapat berjaya dunia akhirat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam dekat mak ayah, alright? Okey Dayah, bye-bye. Bye-bye. Thank you very much for coming for today. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye-bye. Alright. Thank you Anis. Thank you. Yes. Alright. Thank you very much. Thank you Saza. Thank you Hafiza. Thank you Fadila. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.